Tajuk utama 26 Zulhijjah 16 Ogos, kompaun pelitup muka tetap RM1,000. Ayam 10 sen pengguna gembira. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah malam ini bersama saya Fazidah Mustafa. Kerajaan tidak bercadang meminda undang-undang bagi kesalahan melanggar prosedur operasi standard SOP dan kompaun RM1,000 bagi kesalahan tidak memakai pelitup muka. Namun Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, setiap denda dan hukuman yang dikenakan tidak kira mengikut akta mana sekalipun masih boleh membuat rayuan. Saya rasa tak perlu kita pindah akta tersebut kerana nak memindah akta memerlukan masa. Sedangkan kes sedang berlaku. Ya, tindakan perlu dilakukan sekarang. Jadi kalau nak pindah, jadi mungkin memakan masa di dalam sesi parlimen kali ini dah tak sempat. Kita akan tunggu sesi parlimen yang akan datang. Jadi beberapa lama lagi kita nak tunggu. Jadi kita teruskan apa yang ada, tetapi budi bicara boleh digunakan untuk mengurangkan kompaun yang dikenakan. Menurut Datuk Seri Ismail Sabri, kerajaan faham dengan beban rakyat, terutama keluarga berpendapatan rendah, jika mereka didenda RM1,000 atas kesalahan ingkar tidak memakai pelitup muka. Namun katanya denda tersebut boleh dikurangkan atas budi bicara hakim. Justru beliau menasihatkan orang ramai supaya mematuhi arahan yang dikeluarkan kerajaan bagi mengekang penularan wabak COVID-19. Datuk Seri Ismail Sabri berkata demikian kepada media selepas program santai melukis mural di Pasar Slim River. Beliau mengulas desakan Ahli Parlimen Pembangkang supaya mengkaji semula kadar denda sebanyak RM1,000 yang dikenakan terhadap mereka yang tidak memakai pelitup muka. Denda RM1,000 itu didakwa mereka amat menekankan, khususnya bagi golongan B40, pelajar dan mereka yang hilang pekerjaan. Bermula 1 Ogos lalu, kerajaan menetapkan pemakaian pelitup muka diwajibkan khususnya ketika berada dalam pengangkutan awam dan kawasan sesak. Keingkaran kepada peraturan boleh didenda RM1,000 di bawah Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988, Akta 342. Datuk Seri Ismail Sabri turut menggesa mereka yang terlibat dengan pilihan raya kecil PRK Dewan Undangan Negeri Dun Slim mengamalkan penjarakan fizikal dan mematuhi SOP bagi membendung penularan COVID-19. Saya harap kepada semua penyokong dan sebagainya yang bekerja sebagai jentera pilihan raya, saya harap patuhi setiap SOP yang dikeluarkan oleh kerajaan. Ya, saya faham kita nak bekerja untuk pastikan calon kita menang dengan bergayanya. Tapi dalam masa yang sama, saya harap jaga kesihatan, jaga keselamatan diri. Ya. Kalau di tempat yang bersesak seperti ini, pakai pelitup muka dan cuba lakukan penjarakan sosial. Kalau di tempat-tempat yang boleh kita lakukan penjarakan sosial. Kalau tempat yang tak boleh lakukan penjarakan sosial kerana bersesak, wajib memakai mask. Menurut Datuk Seri Ismail Sabri, walaupun penularan COVID-19 di Kedah dan Perlis masih terkawal dengan tindakan pantas kerajaan melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD, tetapi Perak tetap berisiko kerana terletak bersempadan negeri. Namun katanya keadaan itu tidak akan menjejaskan proses kempen dan perjalanan PRK Dun Slim. Jentera PRK dinasihatkan menjaga kesihatan dan keselamatan masing-masing. PRK Slim diadakan berikutan kematian penyandangnya Muhammad Husyari Abdul Talib pada 15 Julai akibat serangan jantung. Ia akan diadakan 29 Ogos dengan pengundian awal ditetapkan pada 25 Ogos. Di Kedah, 29 individu ditahan polis kerana ingkar Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP dalam serbuan di sebuah pusat hiburan di Kuala Langkawi awal pagi Ahad. Ketika serbuan dilakukan jam 2 pagi itu, kesemua individu terbabit sedang berhibur tanpa menyedari kehadiran polis. Difahamkan kesemua pelanggan terbabit masuk melalui pintu belakang premis itu untuk mengelak dikesan pihak berkuasa.
Hasil pemeriksaan juga mendapati bahagian luar premis itu mempunyai CCTV untuk memudahkan pemilik premis dan pekerja memantau pergerakan pihak berkuasa. Menurut Timbalan Ketua Polis Daerah Langkawi, Deputy Superintendent Rozemi Madros, pihaknya menahan kesemua 29 individu terbabit memandangkan aktiviti pusat hiburan masih belum dibenarkan beroperasi di pulau itu. Hasil pemeriksaan mendapati kesemua mereka berkumpul dan tidak mengamalkan penjarakan sosial selain tidak memakai pelitup muka ketika penularan wabak COVID-19 yang membimbangkan. Tindakan mereka itu boleh mengundang masalah kerana tidak mematuhi peraturan yang ditetapkan pihak berkuasa. Kesemua mereka kemudian dibawa ke Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Langkawi untuk tindakan lanjut. DSP Rozemi berkata 6 daripada mereka yang ditahan positif darah jenis metamfetamin dan ganja. Kes disiasat mengikut Seksyen 15-1 Akta Dadah Berbahaya 1952. Selain itu, kesemua 29 individu itu akan disiasat mengikut Seksyen 3-7 PKPP 2020 kerana ingkar PKPP malah turut dikompaun RM1,000 setiap seorang kerana melakukan kesalahan itu. Mereka juga didapati melakukan kesalahan mengikut Peraturan 11-1 Peraturan-Peraturan Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit langkah-langkah di dalam kawasan tempatan jangkitan. Polis Kedah tidak akan berkompromi dengan mana-mana anggota dan pegawai yang dikesan melindungi premis perjudian di negeri itu. Menurut Ketua Polisnya, Datuk Hasanuddin Hassan, sekiranya didapati anggotanya yang menerima wang perlindungan dan bersekongkol dengan pengusaha pusat hiburan, tindakan tegas akan diambil terhadap mereka. Tegasnya, anggota dan pegawai yang melakukan kesalahan itu akan berdepan dengan undang-undang yang ada selain tindakan tata tertib. Pada mereka, tak kira lah sama ada beliau adalah seorang anggota pegawai ataupun anggota polis yang yang tertakluk di bawah akta polis lah, akta polis 1967 ataupun lain-lain jabatan yang bukan dalam PDRM. Pada mereka yang berada di bawah naungan PDRM, kita akan ambil tindakan seperti mana yang telah ada dalam SOP kita. Mereka yang terlibat, satu, you kena berdepan dengan undang-undang yang ada. Yang kedua, tata tertib kita. Dan keputusan tertib itu bukan keputusan saya. Itu keputusan pegawai pengadil yang ambil tindakan tertib terhadap pegawai atau anggota pengadil. Beliau berkata demikian pada sidang media di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Kuala Setar. Terdahulu, Datuk Hasanuddin turut menyaksikan serah terima tugas Ketua Polis Daerah Kota Setar, Asisten Komisioner Nur Azman Muhammad Nur daripada Superintendent Muhammad Ridwan Saleh yang sebelum ini memangku jawatan itu. ACP Nur Azman yang sebelum ini bertugas di bahagian pengurusan kualiti dan akreditasi Jabatan Siasatan Jenayah di 10 Ibu Pejabat Polis Bukit Aman. Tambah Datuk Hasanuddin, sekiranya kes membabitkan jabatan lain, beliau sendiri akan mengeluarkan surat untuk mengambil tindakan terhadap pegawai dan anggota terbabit yang melindungi perjudian. Pihaknya berharap agensi lain termasuk Syarikat Air Darul Aman, SADA, Tenaga Nasional Berhad TNB dan pihak berkuasa tempatan PBT dapat turut membantu dalam membantras kegiatan perjudian supaya memotong segera bekalan elektrik dan air di premis yang menjalankan aktiviti itu. Di Bandar Baru Sungai Buloh, Selangor, sebahagian peniaga dan penjaja makanan sudah memulakan perniagaan setelah mendapat permit sementara oleh Majlis Bandaraya Shah Alam MBSA semalam. Namun operasi mereka hanya dapat dijalankan dalam tempoh yang singkat disebabkan tapak perniagaan yang tidak mencukupi. Tinjauan berita Al-Hijrah tengah hari tadi mendapati operasi pasar harian hanya dibenarkan di satu lokasi sahaja, iaitu bersebelahan Jalan Utama Bandar Baharu Sungai Buloh sebelum dilaksanakan secara menyeluruh bermula esok. Menurut peniaga Ashrik, buat masa ini hasil jualan agak terjejas kerana waktu operasi yang agak singkat. Ini kerana operasi perniagaan terpaksa dijalankan secara bergilir-gilir disebabkan tapak niaga yang terhad. Space untuk diorang berniaga terhad. Jadi kawasan, orang kata kawasan yang sempit. Bila kawasan yang sempit, kita diorang akan orang kata terbahagi kepada 3 masa. Daripada pagi, maknanya bayangkanlah 3 masa tu bahagi kepada 3 sesi. Berapa jam yang diorang dapat berniaga? Justru beliau berharap tapak niaga yang sedia ditambah oleh pihak berwajib bagi menyelesaikan masalah tersebut. Biasa parti niaga buka pukul 10 sampai pukul 6 petang.
Jadi kalau sekarang ni, buat masa sekarang ni, MBSA dah memberi macam cara barulah. 3 shift. Pukul 8 hingga pukul 12. Orang pukul 12 keluar, pukul 1 hingga pukul 5. Orang 5 keluar pukul 7 sampai pukul malam lah. Jadi kita peniaga, kalau peniaga 4 jam aja, memang tak berbaloi lah orang kata. Sementara itu, seorang peniaga Samsir Muhammad Ramli berkata, pemberian permit sementara oleh pihak berkuasa tempatan PBT perlu dilaksanakan dengan telus supaya tidak berlaku salah guna oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Kita boleh, orang kata select dia orang tu. Kita boleh buat bancian. Jangan yang baru 2 hari dah tengah lesen terbuka nak ambil kesempatan lah semua. Jadi orang yang betul-betul nak cari duit ni teranaya. Maksudnya dia jadi masalah kepada peniaga-peniaga yang baru tu. Kalau betul-betul dia nak berniaga betul-betul, tak ada salahnya lah bagi saya. Tapi kalau boleh janganlah ambil kesempatan jual kuih, botol kicap 2 botol, buat pisang 2 sikat pun nak ambil lesen. Semalam, Ahli Dewan Undangan Negeri Dun Paya Jaras, Khairuddin Othman memaklumkan projek pembinaan arked perniagaan dijangka siap dalam tempoh 2 ke 3 tahun lagi dan boleh menempatkan sekitar 300 penjaja. Pasar 10 sen angka kentang diteruskan. Antara barangan dijual dengan harga tidak masuk akal itu adalah ayam dan sayur. Menurut Kuan Chi Heng atau lebih dikenali sebagai Uncle Kentang, pasar tersebut untuk mengurangkan beban pengguna. Hari ini kita adakan pasar 10 sen, kita ada ayam dan juga sayur yang diderma oleh masyarakat dan peniaga-peniaga. Kita juga ada barang-barang di dalam untuk dijual 10 sen lah, baju-baju semualah. Jadi ini adalah untuk mempermudahkan orang lah. Sebanyak 100 bungkusan ayam dan 700 kg sayur dijual kepada pembeli. Harganya cuma 10 sen. Namun jika ada pengguna yang mahu membayar lebih juga dibenarkan. Bila ditanya mengapa 10 sen dan bukan diberikan secara percuma, ini jawapan Uncle Kentang. 10 sen tu supaya kita kembalikan maruah pada mereka yang membelilah. Kita kalau bagi percuma macam diorang ambil, macam diorang, kita jaga maruah mereka lah. Agar mereka dapat beli walaupun harga 10 sen. Mereka semua dapat belilah. Kalau taruh RM1 takut diorang tak ada duit. Dia beli 10 barang dah RM10. So taruh 10 sen 10 barang masih RM1. Masih boleh beli, mampu belilah. Tambahnya, jualan murah sebegitu akan diteruskan bagi membantu golongan yang tidak berkemampuan. Mutasi jenis D614G pada virus COVID-19 dikatakan menjadi punca ia semakin mudah dijangkiti dan merebak. Perkembangan itu mencetuskan kebimbangan di kalangan masyarakat kerana dikhawatiri berbahaya. Bagi mendapatkan gambaran lebih jelas mengenainya, di talian Skype sekarang iaitu Pengarah Pusat Penyelidikan dan Pendidikan Penyakit Berjangkit Tropika TIDRAC Universiti Malaya Profesor Dr. Sazali Abu Bakar yang juga pakar mikrobiologi perubatan. Assalamualaikum Profesor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof, boleh Prof jelaskan sifat dan ciri mutasi yang ada pada virus COVID-19? Adakah ia sesuatu yang normal atau sebaliknya? Saya rasa ia adalah normal bagi sesuatu virus itu untuk menghadapi proses mutasi. Ya, kerana virus RNA ini dia tidak mempunyai apa yang dipanggilkan gene editing function. Ya. Jadi dia punya enzim dia adalah kebiasaannya memang bila dia membuat replikasi, ia akan membuat kesilapan dan kesilapan itu tidak boleh dibaiki atau dibetul. Jadi adalah proses evolusi yang biasa. Dan macam mana situasi itu boleh berlaku memandangkan pelbagai usaha sudah dilaksanakan kerajaan dan juga KKM sendiri untuk menanganinya? Oh, itu evolusi virus dan penularan virus itu tidak ada berkaitan, ya. Kerana kalau kita lihat virus yang datangnya dari kemungkinan besar datangnya dari luar dan bukan evolusinya berlaku di Malaysia sendiri. Ya. Jadi apabila virus itu dibawa masuk ke dalam Malaysia, ianya menular di kalangan masyarakat kita. Tidak ada kena-mena dengan evolusi virus itu di Malaysia sendiri.
Dan mungkin Profesor boleh kongsikan kaedah pencegahan terbaik dan rawatan buat masa ini? Tidak ada perubahan. Virus itu hanya mutasi yang satu, asid amino saja. Ia tidak merubah bagaimana cara kita menangani penularan wabak COVID-19 ini. Dan kerajaan perlu mengenakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan di kawasan atau negeri yang terlibat, Prof. Itu jika kadar dia punya angka dia bertambah, mungkin kerajaan melangkahkan langkah-langkah yang patut diperketatkan. Tetapi itu tidak ada kena-mengena dengan mutasi virus itu tersebut. Ia bergantung pada berapa banyakkah penularan di sesuatu tempat itu sendiri. Baik. Terima kasih Profesor. Itu tadi Pengarah Pusat Penyelidikan dan Pendidikan Penyakit Berjangkit Tropika TIDRAC Universiti Malaya, Profesor Dr. Sazali Abu Bakar. Terima kasih Prof atas penjelasan itu. Terima kasih. Baik, kita ke laporan seterusnya. 56 kg ganja, 55 biji eramin dan 157 peluru hidup membabitkan nilai RM114,000 dirampas menerusi serbuan di Kampung Bukit Lata, Pasir Emas Khamis lalu. Ketua Polis Kelantan, Deputy Commissioner Syafiin Mahmad berkata, serbuan jam 4.30 pagi itu turut menahan seorang lelaki berusia 40 tahun dipercayai anggota sindiket pengedaran dadah di negeri tersebut. Dalam tangkapan ini, pemeriksaan awal telah dibuat dapati telah menjumpai kokit dadah, pil eramin, ganja dan sejumlah 157 butir peluru hidup daripada pelbagai jenis. Siasatan telah pun dibuat oleh pihak cawangan narkotik dan juga Jabatan Siasatan Jenayah, yang kemudiannya tahanan ini telah membawa pasukan ini ke sebuah rumah juga di Pasir Mas, dan setelah diperiksa menjumpai lagi ketulan-ketulan mampat ganja. Polis turut menyita 2 kenderaan milik suspek dan kes rampasan keseluruhan bernilai RM300,000. Siasatan awal mendapati suspek bergiat aktif sejak 3 bulan lalu dan bekalan dadah berkenaan diperoleh dari negara jiran. Polis percaya suspek bergiat dalam kumpulan dan saki-baki kumpulan berkenaan sedang dikesan. Kes disiasat mengikut Seksyen 39A-2, Seksyen 39A-1, Seksyen 12-2 Akta Dadah Berbahaya 1952 dan Seksyen 8-A Akta Senjata 1960. Ini merupakan rampasan ganja terbesar di Kelantan untuk tahun ini. Di Johor, 3 rentung dalam kemalangan melibatkan 5 kenderaan di Jalan Genuang Tenang dekat Kampung Melayu Raya. 15 anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Segamat dan Labis bersama 2 jentera pemadam dan sebuah jentera EMRS dikejarkan ke lokasi kejadian. Kemalangan melibatkan 5 kenderaan iaitu 2 buah kereta jenis Proton Saga, sebuah kereta Proton Wira, sebuah kereta Honda Accord dan sebuah kenderaan pelbagai guna MPV jenis Pro 2 Alza. 2 mangsa rentung ditemui dalam sebuah Proton Saga, manakala seorang lagi mangsa dalam kereta Honda Accord. Bagaimanapun, identiti kesemua mangsa rentung masih belum dikenal pasti. Menurutnya, 9 mangsa selamat termasuk pemandu Pro 2 Alza dikenali Muhammad Rokib Fitri Muhammad Asri, 23. Selain itu, individu yang terselamat ialah individu dalam Proton Wira dan 7 individu dalam sebuah lagi Proton Saga iaitu pemandu Zamri Syidik, 39, 2 wanita, seorang kanak-kanak lelaki dan 3 kanak-kanak perempuan. Bomba menggunakan peralatan khas untuk mengeluarkan mangsa terperangkap dan mayat diserahkan kepada polis untuk tindakan lanjut. Di Ibu Negara, seorang remaja lelaki yang didakwa membunuh 23 individu dalam kebakaran di Pusat Tahfiz Darul Quran Ittifaqiyah hampir 3 tahun lalu akan diketahui nasibnya esok. Sama ada bebas atau bersalah seperti yang dituduh. Hakim Mahkamah Tinggi Datuk Azman Abdullah dijadualkan membuat keputusan itu pada jam 2.30 petang Isnin.
Pada 28 Januari 2020, Azman memerintahkan remaja 16 tahun itu membela diri selepas mendapati pendakwaan berjaya membuktikan kes prima facie terhadap tertuduh yang kini berusia 19 tahun. Mahkamah bagaimanapun melepas dan membebaskan seorang lagi individu yang seusia remaja itu yang dituduh bersama-samanya tanpa dipanggil membela diri. Pada awalnya, kedua-dua mereka dituduh secara bersama atas kesalahan membunuh, namun pertuduhan tersebut dipinda susulan keputusan pada akhir kes pendakwaan. Menurut pertuduhan yang dipinda, remaja itu bersama seseorang yang tidak dicamkan dituduh membunuh dan menyebabkan kematian 23 penghuni pusat tahfiz tersebut antara jam 4.15 pagi dan jam 6.45 pagi pada 14 September 2017. Dia didakwa dengan 23 pertuduhan, masing-masing menurut Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang dibaca bersama Seksyen 34 Kanun sama. Jika sabit kesalahan, hukuman mati mandatori. Namun Seksyen 97-1 Akta Kanak-Kanak 2001 memperuntukkan pesalah di bawah umur 18 tahun tidak boleh dikenakan hukuman mati dan boleh diganti dengan hukuman penjara selama diperkenankan oleh Yang di-Pertuan Agong seperti yang diperuntukkan Seksyen 97-2 Akta sama. Peluh mengalir macam hujan. Alhamdulillah bertemu kembali. Presiden Ketua Umum Hal Ehwal Dua Masjid Suci melantik 10 wanita untuk memegang jawatan kanan dalam pengurusan Masjidil Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah. Pemilihan golongan wanita itu penting untuk aspek pembangunan dan ekonomi. Pelantikan itu juga akan menyokong proses kreativiti serta mematuhi prinsip kualiti kecemerlangan tertinggi bagi mencapai aspirasi kepimpinan yang bijak. Sementara itu, penolong seusaha pentadbiran di Pejabat Ketua Umum Hal Ehwal Dua Masjid Suci, Kamilia Ad-Dadi berkata, pelantikan itu meliputi semua pengkhususan dan perkhidmatan termasuk bimbingan kejuruteraan, pentadbiran atau penyeliaan. Ia termasuk di Kompleks Raja Abdul Aziz, di Kaabah, Galeri Bangunan Dua Masjid Suci, Perpustakaan Masjidil Haram dan jabatan lain dengan tujuan memperkasakan belia dan menawarkan khidmat mereka di kalangan jemaah. Keputusan mempromosi peranan wanita dalam kepimpinan di negara itu adalah sebahagian daripada program reformasi Kerajaan Wawasan 2030. Di China, tular video memaparkan limpahan peluh keluar daripada pakaian perlindungan diri PPE seorang doktor bertugas menangani COVID-19 di Urumqi, Xinjiang. Visual tersebut mengundang simpati netizen. Kejadian itu berlaku ketika doktor berkenaan berehat sebentar. Doktor wanita ini dilihat duduk di kerusi sambil menanggalkan penutup plastik biru yang melindungi bahagian kaki hingga ke lutut dan kasutnya. Kemudian menunjukkan peluh melimpah keluar sehingga membasahi lantai apabila doktor itu menyingsingkan PPE bahagian kaki. Selepas plastik biru itu ditanggalkan, doktor wanita berkenaan dianggap sebagai pahlawan oleh pengguna media sosial Cina. Bahrain kemungkinan akan mengikuti Emirat Arab Bersatu UAE dalam menandatangani perjanjian damai dengan Israel. Saluran televisyen Hebrew akan memetik pejabat yang tidak disebutkan namanya mengatakan Bahrain diharapkan menjadi negara berikutnya yang akan menjalinkan hubungan rasmi dengan Israel. Tidak ada jangka waktu yang ditentukan atau perincian lebih lanjut diberikan walaupun laporan daripada penyiar itu juga menyebutkan bahawa seorang pegawai kanan Amerika Syarikat AS memberitahu media Palestin bahawa Bahrain dan Oman diharapkan dapat menormalkan hubungan dengan negara haram Israel dalam waktu terdekat. Bahrain adalah negara Teluk pertama yang secara rasmi mengulas mengenai langkah diplomatik antara UAE dan Israel. Menurut agensi berita Bahrain, Manama menyambut baik perjanjian damai itu dan mengucapkan tahniah kepada UAE kerana mengambil langkah untuk meningkatkan peluang perdamaian Timur Tengah. Terdahulu, Trump membuat pengumuman bahawa UAE dan Israel secara formal telah menormalisasikan hubungan.
Sebagai pertukaran, Israel dijangka akan menangguhkan rancangan untuk mengelak sejumlah besar tebing barat yang diduduki. Bagaimanapun, pemimpin Palestin menganggap perjanjian itu sebagai pengkhianatan dan mengecam perjanjian trilateral, iaitu 3 pihak yang dibuat antara UAE, Israel dan Amerika Syarikat. Sebelum ini, Israel telah menandatangani perjanjian damai dengan Mesir dan Jordan masing-masing pada 1979 dan 1994. Sementara itu, bekas Setiausaha Agung Liga Arab Amr Musa berkata negara Arab yang ingin mengikut jejak UAE harus berpendirian teguh sepanjang rundingan damai Palestin-Israel serta mempertahankan hak penduduk Gaza yang terkepung dan tertindas. One or two countries that are in the minds of so many who follow, I'm not going to mention names, but if this happens, that must be a good deal and respectable one. The Arab Party has to stand firm for sake of history, for sake of respectability. Selain itu, syarat menangguhkan rancangan untuk mengelak sejumlah besar tebing barat yang diduduki Israel perlu dipegang sebagai jaminan untuk tidak mencabul perjanjian. Menurut Musa, di bawah perjanjian yang ditandatangani bersama Presiden Amerika Syarikat Donald Trump bagi menormalkan hubungan dengan Israel, kebencian terhadap Iran akan meningkat. Menteri Luar Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein mengulangi pendirian Keputusan Emirat Arab Bersatu UAE untuk memulihkan hubungan diplomatik dengan Israel tidak akan menjejaskan hubungan Malaysia dengan negara Arab tersebut. Katanya keputusan itu adalah hak kedaulatan UAE. Jadi asalkan kita pegang kepada pendirian kita, keputusan negara-negara lain yang berdaulat, yang mempunyai hak mereka sendiri untuk membuat apa jua pendirian, tak seharusnya menjejaskan Malaysia dan pendirian kita terhadap perjuangan kita di Palestin. Sebenarnya hubungan saya dengan UAE cukup erat dan hubungan hormat menghormati di antara dua-dua negara ini harus mampu untuk mengatasi pertimbangan pendirian semasa, dan tidak ada sebabnya saya tak boleh jumpa berbincang dengan mereka. Menurut Datuk Seri Hishamuddin, Malaysia bagaimanapun tetap konsisten berpendirian tidak menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. Pada Jumaat, Israel dan UAE menyatakan persetujuan untuk memulihkan hubungan diplomatik antara kedua-dua negara. Delegasi Israel dan UAE akan bertemu dalam beberapa minggu lagi untuk menandatangani perjanjian dua hala dalam pelbagai bidang. Sekian berita Al-Hijrah. Jangan lupa sebentar lagi Globe Al-Hijrah 8.45 malam bersama Zaim Zamani. Sebentar sahaja lagi. Jangan lupa. Terima kasih kerana menonton. Saya Fazidah Mustafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.